Okey, bosku semua. Ini Rabu 5 Ogos 3.40. Okey, ini nak sembang pasal color lah. Ramai customer tanya kan. Sahabat-sahabat tanya pasal Muzo lah. Muzo ialah lombong yang famous dengan kualiti zamrud lah kat dunia ni. Kita sembang pasal color lah. The real Muzo lah. Sebenarnya vivid green lah kalau nak dikategorikan Muzo tu yang sebenar ialah kod warna untuk lombong lama tu lah. Tu yang apa yang awak belajar lah. Okey. Terpulanglah pada masing-masing. Ada lab yang bagi green biasa pun Muzo. Ada yang bagi light green pun Muzo. Ada color tak ada pun Muzo. Ada color tua pun Muzo. Kalau ikut untuk color ni 60% lah. 60% dalam pemilihan untuk membeli batu permata ni 4C tadi tu color yang pertama lah. Sebab kalau tak ada color, bersih pun tak guna. Tapi kalau ada color, tak bersih pun dia masih kita tahu tu zamrud lah. Macam nilam lah. Kalau putih dia masih nilam putih lah. Untuk zamrud kita tahu memang hijau lah. Lain punya zamrud tu macam Big Bite, merah, kuning, Heliodor, putih Goshenite, pink Morganite, blue Aquamarine kan. Macam tu lah. So, untuk color ni 60% lah. Untuk color stone lah. Untuk diamond 4C, dalam 4C, C yang paling penting ialah cut. Ni expert beritahu lah. Boleh Google. Bukan kita semang-semang telur punya. Expert beritahu cut paling penting untuk diamond. Sebab kalau kotor pun cut masih ada brilliance and fire lah. Sebab orang kata luster tu tak boleh pakai tak. Tapi bukan tak boleh pakai, sebenarnya memudahkan bahasa kita. Macam orang cakap ruby cindai kan. Sebenarnya tak ada pun ruby cindai, tapi terpulanglah pada masing-masing. Cuma di Malaysia ni lebih mudah. Ada putih dengan pink, putih dengan merah dipanggil cindai sebab dia dua warna lah. Macam tu lah. Sebab kata orang-orang lama, kita pun baru lagi main kan. So kita share benda yang untuk color lah ini. Sebab color ni banyak dijadikan isu lah. Bab Muzo ni kalau tengok dalam search, tak kisahlah search mana pun, biasanya mesti vivid green, real Muzo lah. Balik kalau ada beli Muzo, tengok color kan ada dia punya cut, dia punya carat, weight dia, berat dia dengan color kan. Tengok dekat color tu dia tulis apa, green saja. Green pun ada yang mahal, tapi tak semestinya Muzo tu mahal. Dan dia bergantung pada kualiti lah. Tapi untuk pemilihan batu macam saya cakap tadi lah, 60% daripada 100% ialah color. Lepas tu baru pergi ke cut, bagi pada carat dia. Carat pula main peranan yang penting. Macam di luar 1 carat ke 1.9 carat lain harga. 1 carat contoh 10,000, 1.9 dia jadi 1 carat 15,000 per carat untuk 1.9 carat. So di Malaysia ni sangat murah lah kalau ikutkan. Betul lah orang cakap market luar lagi tinggi daripada kita. Kita tak boleh nak banding market luar bang. Sebab apa? Kita punya duit dengan diorang lain. Kita punya bukan pakai USD, kita beli pakai USD. So kalau nak dibandingkan harga, kalau kita main USD, diorang main USD, baru kita compare. Yang betul-betul di Asia ni yang main batu permata yang advance lah, jauh ke depan, kita tengok seberang lah, Singapura ke kan. Yang paling saya respect seller-seller Indon lah. Okay. Orang cakap Indon ni duit dia kecil, tapi duit kecil sekalipun, komuniti batu permata, penjualan dia memang hebat lah daripada kita. Dia orang pula detail betul-betul. Kalau sapphire tu, blue sapphire, open color, bukan macam kita kat sini, siang biru, malam jadi akik Yaman, hitam je kan. Tu macam tu lah. Pada color ni bukan pada untuk zamrud saja, pada tourmaline, untuk ruby light, untuk green tourmaline, untuk yellow tourmaline, untuk paraiba, so, main peranan. Untuk garnet, untuk spinel, ada orang jual spinel cantik-cantik. Banyak orang yang hebat-hebat jual lah. Tapi susah nak jual sebab apa? Malaysia ni masih diorang dimomok-momokkan delima zamrud nilam je mahal.
Tiga tu saja mak. Tapi memang biasanya orang akan mencari itulah. Selain tu macam spinel, macam spin, macam garnet, zircon, orang rasa murah. Ada orang jual cantik tapi yalah, dia bila kita cakap mahal, orang cakap mahal sangat, baik beli zamrud. Tapi zamrud yang kita beli tu tak boleh lawan spinel yang kita nak tu. So, untuk color, untuk hari ni kita sembang pasal color tu lah. Color tu dia ada banyak pecahan lah. Tone, hue, saturation. Macam pigeon blood lah. Biasa kita tengok dalam search lah kan, vivid red. Dia kalau betul-betul real pigeon blood, high saturation vivid red color. Untuk search macam GRS ke kan, GIA, SSEF, Goblin, banyak search siap mahal. Di Malaysia orang tahu GRA, AGA, Global. Kalau nak saya suggest Global lah. Lab lain bukan saya tak buat, cuma tak biasa. Kan kita biasa dengan Global ni sebab satu, sistem dia canggih sikit lah. Sistem dia, mesin dia, orang ni pun biasanya ke Bangkok untuk tambah dia punya knowledge lah pasal batu permata ni. Kalau ikutkan lab lain, dia akan bagi ruby, walaupun ruby tu ada 2-3 kali dalam tu, dia masih ruby. So Global dia takkan bagi. Setakat ni saya tahulah dia tak bagi. So kalau ikutkan 2 warna dalam satu batu untuk corundum family, masih sapphire lah. Jadi kalau dia keluar ruby, sebab ada warna merah tu, putih tu lagi banyak daripada warna merah tu, sebenarnya tak relevan lah. Kalau kita betul study GIA, orang yang buat tu pun masih dulunya memang belajar GIA, datang ke Malaysia buat lab. So kita tak boleh nak condemn lah, sebab apa, dia geomologis. Jadi terpulang pada anda lah. Kalau anda rasa yang tu terbaik untuk diri sendiri, kita beli tu puas hati, beli, tak ada masalah. Kalau nak ikut spek yang betul, nak kata lab ni betul, lab ni salah pun kita tak seronok juga. Kita pun harapkan dia orang pun banyak membantu industri batu permata dekat Malaysia ni. Sebab apa? Kalau dia orang tak ada, kita pun susah. Jadi bab orang kata yang ni sifu, yang total sifu, sebenarnya tak ada pun. Kalau tak percaya, tanya sifu tu, barang yang kita bagi dekat dia, kalau dia tak boleh jawab, dia akan jawab apa? Dia seorang hantar lab kan. So dia bukan sifu lah. Jadi tak payah panggil sifu, sebab apa? Akan menyebabkan seller-seller dengan customer baru yang nak main, orang yang baru main 2 bulan ni, dia tengok dah sifu dah ni, barang biasa je. Dia bukan soal barang, siapa yang kita berurusan lah kan. Sebab 4C yang kita dicana-cana, kita cerita, tak ada pun dalam tangan kita kan. Dia sembang dia punya fire lah, brilliance lah, colour lah, api mercik tak ada pun. Kalau seluar tengah panas pun tak ada, bayangkan seluar pakai spotlight kan. Jadi terpulang lah pada masing-masing. Ada orang dia rasa buat macam ni boleh jual mahal, boleh untung banyak, terpulang. Kita cuma share apa yang kita tahu. So kalau ikutkan spek yang betul tu, agak susah lah nak dibayar harga dia. Bukan kata tak mampu, ramai orang hebat, ramai orang kaya kat Malaysia, tapi knowledge yang diorang ada tak membantu diorang untuk membeli barang yang berkualiti. Sebab yang diorang dapat masih biasa, dah diklaim tu dahsyat sangat lah. Tapi terpulang pada yang nak membeli lah. Sebab apa, dalam 4C tu kita tambah 1C lagi, confidence lah. Kalau kita confident dengan orang yang kita nak beli tu, batu dia betul, asli, kita yakin, beli. Tak payah tanya orang lain. Sebab bila kita tanya barang orang lain pada orang lain, dia tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Kita pun kalau customer tanya, abang ni macam mana bang, kita tak boleh jawab. Sebab kita pun tak tahu costing orang tu berapa, orang tu beli berapa, orang tu jual berapa, apa yang dia claim, kita tak boleh nak cakap kan. Walaupun dia kata dia ada kedai ke, dia beli dia direct daripada Bangkok ke, dia ambil daripada Lombung, Kuwait Lombung sendiri potong ke, kita tak boleh nak cakap. Sebab costing ni kita tak tahu. Bukan soal harga, soal betul atau tidak. Kalau dia kata ni RM2 je bang, bukan pasal harga, betul tak dia jual. Benda yang dia cakap, okey ni saya beli pigeon blood ni RM1.80, saya jual RM2 je bang, ni memang real pigeon blood. Contohlah
Betul tak yang dia jual tu pinjam belat untuk RM2? Bukan masih harga tu, jackpot lah dapat RM2. Kalau RM2 lah bang. Jadi ada yang maaf lah, pada yang tanya tu kadang-kadang kita tak boleh nak jawab sangat dalam telefon ni. Jaga anak, lepas tu COD. Alhamdulillah lah COD kalau offline ni okey, kalau online ni bukan kata tak okey. Ramai pembeli yang masih mencari barang yang murah. Tak semestinya barang murah tak ada kualiti, tidak. Tak semestinya. Tak semestinya barang tu mahal mesti cantik tak. Kita ambil contoh yang rare lah, untuk Paraiba, untuk Alexandrite, Bixby. Walaupun dia hodoh, tapi colour dia macam saya cakap tadi lah, untuk colour stone lah. Itu sebab colour stone dipanggil colour stone, batu berwarna. Sebab apa? 60% daripada 100% untuk pemilihan batu, pembelian batu, daripada 100% tu 60% kita kena tengok colour dia. Kalau colour tak ada, kita nak sembang ni zamrud, colour dah macam suam-suam kuku je kan. Tapi jelah terpulang masing-masing lah. Kadang-kadang bajet orang banyak tu, kita nak condemn dia, kita nak cakap dia pun tak syok juga kan. So apa yang saya boleh share ini untuk tips colour dia itulah. Banyak lagi lah, untuk tourmaline lah, untuk garnet. Colour, jangan ingat garnet satu, tu garnet tu murah. Tak, garnet, untuk pecahan garnet saja banyak. Memang banyak. Dimantite lah, color change lah, spacetite lah, elementine lah. Lepas tu spacetine, apa lagi ya, Malaya Gunner. Banyak lah, banyak. Tapi orang kita ni bila dapat satu benda yang pelik sikit, claim macam dia seorang je ada kan. Tak syok juga. Sebab buyer ni dia membeli dengan perasaan. Lagi dia percaya, macam dia percaya okey ni barang level 7 mesti baik ni. Tak juga. Bukan barang level 7 baik, ramai lagi barang dahsyat-dahsyat. Kalau tengok paling banyak komuniti batu permata di Pantai Timur. Sana dalam kita main search sini 50-60 ribu, sana 100 ribu tak ada search pun tak apa. Sebab apa? Dia orang punya minat tu melebihi daripada apa yang kita sangkakan. Pasal duit amount yang besar ni benda biasa kat dia orang. Kita ni main search ni ada sebab. Satu, nak tengok spek dia yang betul lah. Search dah keluar ni, kita ambil contoh untuk ruby lah. Tengok memang merah ni, kita suluh ada purple sikit. Kita nak claim pigeon blood ke, kita nak claim red pun susah. So lab yang tentukan untuk colour. Dia ada colour chart dia ada sistem dia ada mesin dia untuk tengok batu tu. So kita claim short untuk Islam haram lah, dah menipu lah tu. Kecuali kita tak tahulah. Tapi kita ni kalau nak sembang tak tahu ni, kena belajar lah betul. Jadi itulah nak sharing untuk customer dengan seller yang biasa tanya lah. Ramai juga kawan-kawan tanya, kita pun tak pandai. Jadi sama-sama belajar lah. Ada barang kita ada, orang tak ada. Ada barang kita tak ada, orang ada. So kita mungkin boleh study barang dia. Kalau kita nak mula belajar, mula dengan kecil, barang kecil. Kita pun belajar main arcade dulu, main benda-benda yang orang biasa main. Tak semestinya orang biasa beli batu biasa tu dia tak ada duit dah. Kadang-kadang dia tak berani nak beli. Ada orang saya bajet RM10,000, bagi dia dah besar. Bagi kita RM10,000 1 karat baru rasa besar lah. Sekarat RM10,000, 5 karat RM50,000 bang. Kan? So pasal duit ni ramai orang kaya. Untuk seller, bagi kita yang seller menjual ni, RM10,000 ni kecil je sebenarnya. Bukan kecil pasal kita nak joli dah, nak beli barang tu. Sebab barang mahal. Kita beli USD, kita jual ringgit. Jadi untuk customer yang tak tahu, tak salah lah kita bertanya. Cuma janganlah buat macam terkejut buruk sangat kan. Sebab apa, sekarang ni semua di ujung jari. Boleh Google, dia tengok. Kalau ikut kita punya currency memang jauh lah. Jadi kita tengok, kita bagi dua pun tak apa. Kalau market RM1,000 USD, RM4,000, kita jual di sini RM2,000. Kita kurangkan market luar tu separuh. So mungkin RM2,000 lebih kita boleh dapat untuk luar lah. Di sini kadang-kadang kita dapat murah. Sebab apa? Penjual yang bawa ke sini semua dah cuba bawa keluar, tapi bukan senang nak jual. Jadi yang datang ke Malaysia ni, dia takkan bawa barang-barang top. Ada pun mungkin 1-2 biji lah, tapi takkan sampai ke tangan seller. Bukan takkan sampai dia tak boleh beli, dia tak boleh jual. Bukan tak ada orang beli, ada. Tapi ada setengah buyer pula. Kita kena faham, dia lebih kepada yang ada nama.
Nampak orang ni dia punya Facebook dah dekat 100,000 like. Dekat orang ni ajar orang bab ilmu batu permata, mesti dia pandai batu. Tak juga, dia terpulang pada pembeli. Sebab apa? Pembeli ni membeli dengan perasaan. Macam kita lah, kita jumpa supplier untuk seller, kita jumpa supplier kita, oh ini paling top ni bos, kita pun top, jual pun top juga, sabun top bosku. Tapi terpulang lah, ni semua kita cerita atas kita punya pengalaman dengan apa yang kita dah pernah lalui lah. So untuk customer dengan buyer dan seller boleh tanya, tak beli pun tak ada masalah. Kadang-kadang sempat lah nak bersembang, tapi WhatsApp senang lah. Sebab apa? Kita tak boleh nak type panjang, so kita boleh voice lah. Okay, terima kasih support banyak. Mungkin esok lusa kita buat kontes lah. Biasa sebulan sekali lah kontes. Untuk yang support abang, terima kasih lah. Okay, nanti kita sembang lagi. Right, Assalamualaikum.